Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak murid Ustazah kelas 4 Intelligence dan juga 4 Excellent. Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat-sihat belaka lah. InsyaAllah hari ini hari Khamis kita akan belajar tentang tajuk Uhibbu Madrasati. Kita akan sambung balik tajuk yang hari itu. Uhibbu Madrasati. Apa itu makna Uhibbu Madrasati? Uhibbu madrasati bermaksud uhibbu tu bermaksud saya sayang, madrasati pula bermaksud sekolah saya. Okey, sebelum kita bergerak lebih jauh, ustazahnya kamu sediakan dua benda dekat sebelah kamu. Yang pertama adalah buku teks bahasa Arab tahun 4 dan yang kedua adalah ni modul bahasa Arab tahun 4. Pastikan ada. Kalau tak ada tu boleh pergi cari dulu, pastikan ada di sebelah kamu baru kamu boleh sambung tengok videonya lah. Okay, kita jangan buang masa. Sebelum kita belajar, kamu baca dulu lah doa pendalam hati Allahumma ftah tu, baca dalam hati. Tetapkan niat belajar tu kerana Allah Ta'ala. Okay, seterusnya kita masuk slide yang seterusnya. Okay, perkataan haza dan juga perkataan hazihi. Okay, dalam tu saya dah bagi nota nah, dekat dalam modul kamu ada dia berikan nota. Perkataan haza itu apa, perkataan hazihi itu apa, waktu bila nak guna. Okey, nak lebih faham saya akan terangkan dululah. Pertama, ma makna haza dan juga hazihi. Haza bermaksud ini. Haza dan hazihi membawa maksud yang sama, iaitu maksud dia ini. Okey, ini. Haza untuk muzakkar. Apa itu muzakkar? Muzakkar ni siapa? Lelaki. Dan hazihi adalah untuk muannas. Dan macam mana kita nak tahu okey perkataan ni muzakkar, perkataan ni muannas? Yang pertama cara nak kenal dia, kalau dekat hujung perkataan tu ada huruf ta marbutah, dekat belakang tu ada huruf ta marbutah, maka kita katakan itu adalah muannas. Dan kita mesti sebut hazihi. Kalau tiada ta marbutah bermaksud perkataan itu adalah muzakkar. Bagus. Seterusnya pula adalah perkataan seterusnya adalah tilka. Okey, apa maksud zalika dan juga tilka? Okey, zalika dan tilka ini membawa maksud yang sama, iaitu bermaksud itu. Haza dengan hazi bermaksud ini, zalika dengan tilka bermaksud itu. Penggunaan dia pun sama. Kalau zalika ini untuk muzakkar dan tilka adalah untuk muannas. Saya kita akan tengok macam mana cara kita nak gunakan kedua-dua perkataan inilah waktu bila. Okey, seterusnya adalah huna dan hunaka. Apa maksud huna dan hunaka? Okey, huna dan hunaka ini kita boleh gunakan untuk muzakkar boleh, muannas pun boleh, dua-dua boleh. Okey, tetapi huna dengan hunaka ni dia membawa maksud yang berbezalah. Kalau huna dia untuk perkataan yang lil qarib. Lil qarib bermaksud okey, qarib ni kan maksudnya sahabat karib. Kau faham tak sahabat kawan karib? Macam kawan karib ni maksud dia kawan dekat lah. Jadi lil qarib dalam bahasa Melayunya dia bermaksud untuk yang dekat. Jadi huna ni bermaksud perkataan dia maksud dia di sini, di sini. Dan hunaka pula penggunaan dia adalah untuk lil ba'id. Lil ba'id ini bermaksud tempat yang jauh. Jadi kalau untuk nak tunjuk tempat yang jauh kita sebut dia hunaka. Hunaka. Maksud hunaka ni adalah tadi di sini kan. Okey, yang ni hunaka di sana. Hunaka maksud dia di sana. Ingat nah. Huna untuk tempat yang dekat, hunaka pula untuk tempat yang jauh. Ingat lil qarib dan juga lil ba'id. Okey, kita akan tengok contoh seterusnya pula lah. Macam mana dari segi penggunaan ayat dia. Temanya nak letak. Okey, tengok gambar yang pertama adalah, okey, perempuan tu tanya, ma haza? Apa ini? Ini apa? Ma haza? Haza musalla. Ini adalah surau. Kenapa digunakan perkataan haza? Kenapa bukan hazihi? Okay, cuba kamu tengok. Perkataan musalla tu ada tak ta marbutah dekat belakang tu? Kalau tak ada bermakna dia adalah bersifat muzakkar. Kalau muzakkar kita mesti letak kat depan tu haza.
Kalau perkataan kat belakang ada ta marbutah, kita perlu letak hazihi nah. Hazihi muannas, haza muzakkar. Perkataan seterusnya. Dia tanya, perempuan tu tanya, ma zalika apa itu? Itu apa? Kemudian lelaki tu pun jawab, zalika mat'amun. Zalika mat'amun. Itu mat'amun apa? Mat'amun bermaksud kantin. Kantin. Kenapa digunakan frasa zalika? Kenapa bukan tilka? Sebab mat'amun bersifat muzakkar. Tiada huruf ta marbutah. Kalau tiada ta marbutah bermaksud dia adalah muzakkar. Dan kita perlu letak perkataan zalika, bukannya tilka. Baik. Okey, ayat seterusnya pula ialah, okey, dia tanya. Cikgu tu tanya pada anak murid itu, ainal maktabati. Kemudian murid tu pun jawab, hunal maktabati. Cikgu tu tanya, maksud dia aina. Ma makna aina? Apa maksud aina? Aina bermaksud di mana? Di mana? Ainal maktabati. Ma makna maktabati? Maktabati. Library ataupun perpustakaan. Kemudian jawab budak ni, murid lakinya, dia kata huna al-maktabati. Di sini maktabati. Kenapa dia sebut huna? Kenapa dia tak sebut huna ke? Sebab kedudukan dia dengan library tu dekat. Kalau dekat mesti guna huna, kalau jauh mesti guna hunaka. Okey. Baik. Selesai bab perkataan haza hazihi, kemudian perkataan zalika tilka, kemudian perkataan hunaka. Kemudian sekarang kita akan beralih pula kepada modul kamu. Sekarang kamu cuba buka modul kamu, muka surat 1. Okey, sebelum muka surat 1, ini ada Ustazah dah berikan nota. Study balik nota ni. Sama je macam yang Ustazah dah tulis dalam slide. Study balik je. Kemudian buka muka surat yang pertama. Kita tengok apa yang arahan latihan ni. Dia suruh dia nak buat apa sebenarnya. Arahan dia adalah kelaskan kemudian tuliskan rujuk nota tambahan yang sebelum ni tadilah. Okey, kalau kat sini kamu perlu letak haza waktu bila, hazihi waktu bila. Yang mana kamu nampak ada perkataan ta marbutah, maka kamu letak dia pada hazihi. Dan kalau tiada, kamu letak pada haza. Contoh saya baca perkataan yang pertama, hadiqatun. Hadiqatun. Ma makna hadiqatun? Hadiqatun bermakna garden ataupun taman. Okey, hadiqatun. Kalau kamu perasan hadiqatun di belakang sekali ada huruf ta marbutah dan kita akan anggap dia sebagai muannas. Dan bila muannas, haza au hazihi? Hazihi. Baik, ahsantum. Okey, selesai bab arahan latihan pertama, sangat mudah, kamu boleh buat sendiri. Okey. Tengok pula dekat muka surat yang kedua. Arahan dia, tuliskan perkataan zalika ataupun tilka. Okey, kamu tengok okey. Ayat pertama, ma'mal ulum. Okey, ma'mal ulum ini dia bersifat muzakkar atau muannas. Pertama tengok ada tak huruf ta marbutah. Kalau tiada, bermakna dia adalah muzakkar. Dan kalau muzakkar kita perlu tulis zalika ataupun tilka. Okey, ini kamu jawab sendirilah. Muzakkar zalika ataupun tilka. Okey, rujuk nota. Benda ni pun senang sangat ni. Kamu boleh buat kan? Okey, kalau tak faham boleh tanya Ustazah. Macam mana nak buat ni Ustazah? Saya keliru ni muzakkar ataupun muannas. Tapi Ustazah semua boleh buat ni kan, muka surat tu. Okey, muka surat yang seterusnya, muka surat yang ketiga. Yang ni mungkin agak keliru sikit lah. Okey, yang pertama dia kata arahannya ialah susun, kemudian tulis. Sebelum kamu susun, kamu perlu tahu apa makna setiap perkataan tu. Okey, Ustazah akan bantu kamu pada nombor 1 lah. Nombor 1 Ustazah tolong bagi jawapan. Nombor 2, 3, 4 kamu perlu buat sendiri. Cari makna sendiri. Okey. Okey, kita tengok yang pertama. Ayat yang pertama. Yang pertama perkataannya adalah jamilatun. Jamilatun. Ma makna jamilatun? Jamilatun bermaksud cantik. Cantik. Yang kedua perkataan madrasati. Madrasati.
Madrasati bermaksud ya yang dekat belakang tu adalah bermaksud saya. Madrasah bermaksud sekolah. Kalau kita gabung madrasati bermaksud sekolah saya. Kemudian perkataan yang last kali adalah perkataan tilka. Apa maksud tilka? Maksud tilka adalah itu. Dia tilka itu. Ini adalah untuk muannas. Jadi macam mana cara nak susun untuk ayat yang pertama ini? Macam mana? Cuba kamu teka. Sudah bagi makna dah tu. Okey. Cara susun dia yang pertama adalah tilka itu madrasati sekolah saya, jamilatun cantik. Itu sekolah saya yang cantik. Macam tu cara susun ayat dia. Yang kedua lebih kurang sama je konsep dia, susun balik je, tapi pertama sekali kamu perlu tahu maksud setiap perkataan. Okey Zah, penyarangan Ustazah dah cukup jelas. Kalau ada yang kamu tak faham, tak clear, boleh PM Ustazah, nombor ada di depan, cover depan modul. So kalau ada masalah rujuk Ustazah nak. Okey, apa-apa pun Ustazah doakan kamu semua boleh siapkan kerja dengan baik. Dan kalau ada sebarang masalah boleh terus PM Ustazah lah. Ustazah doakan kamu semua dalam keadaan yang sihat selalu. Dan masa cuti kamu, masa PDPR kamu di rumah, minta kamu tolong spend time baik-baik. Jangan culas lah kerja. Kalau cikgu bagi tu, minta tolong siapkan segera. Okey, sekian sahaja. Semoga berjumpa lagi di minggu hadapan dengan tajuk yang baru, insya-Allah. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.